penganjur adalah daripada Citizen Change Group yang mengadakan satu kempen tanda tangan untuk menentang pelaksanaan projek ini, di samping juga mengadakan demonstrasi pada minggu yang lepas. Jadi kita mengambil kesempatan dengan yang di-ketua dan ketua-ketua jabatan untuk memberi penerangan terhadap beberapa isu yang dibangkitkan oleh kumpulan citizens ini yang mengenaraikan 9 isu yang menginginkan jawapan daripada yang di-ketua, sebab email yang diterima pada 11 Mac berhubung dengan isu-isu itu. Sebelum saya menjemput wakil majlis untuk menerangkan satu demi satu isu-isu yang dibangkitkan, kita pun ada makluman daripada ahli-ahli majlis dan YTP sendiri. Di dalam website ataupun kempen tanda tangan online ini didapati berapa? Semua 24 ahli majlis, nama mereka disenaraikan dalam online petition, termasuk YDP yang membangkang pelaksanaan projek inilah. Saya percaya nama-nama ini, ahli-ahli majlis dan YDP sendiri ada di sini, mungkin boleh mengesahkan sama ada ahli-ahli majlis sekalian termasuk YDP ada menentang pelaksanaan projek ini seperti mana yang tercatat dalam senarai nama yang menandatangani online petition ini. Kalau tak ada, mungkin kebetulan ramai orang mempunyai nama yang sama di negeri Pulau Pinang, dan pun susah untuk mendapat satu kumpulan nama yang sama yang mempunyai, walaupun ada nama yang sama tetapi ada niat dan tujuan yang sama untuk tanda tangani online petition itu. Ahli-ahli majlis saya berasa telah menyatakan mereka tidak menandatangani petition ini. Kalaulah kebetulan nama yang sama, itu tak boleh buat apa-apa lah. Kalau adalah satu cubaan untuk mengaitkan ahli-ahli majlis dan YTP ke dalam online campaign ini, saya rasa ini semata-mata niat jahatlah untuk membabitkan ahli-ahli majlis dan YTP dalam online campaign ini ke atas satu projek yang pun diluruskan oleh MPPP. Itulah isu sampingan daripada apa yang kita ingin jelaskan. Kalaulah boleh, saya merasa organisers penaja kepada online petition ini bolehlah memandang serius bahawa apakah tulingnya tanda tangan yang diperturunkan ataupun yang menyertai online petition ini. Sebab jelasnya kalau nama-nama yang menyerupai ahli-ahli majlis dan YTP, mereka menafikan ada mengambil bahagian dalam online petition inilah. So that is, I think, the side issue that we want to address. That probably this makes the online petition lack credibility. Kalau nama-nama yang tidak menurunkan dalam petition ini dimasukkan, walau bagaimanapun adalah sikap kerajaan negeri dan majlis untuk memberi penerangan dan penjelasan
walaupun seorang atau 100 orang ataupun 1000 orang mengambil bahagian dalam petition itu, jumlahnya tidak menyebabkan majlis mau mengelakkan untuk memberi penjelasan tentang apa-apa isu yang dibangkitkan. Semua email-email yang terima, kita dapat terima banyaklah email. Saya ingat more than at that time more than 100 plus, more than 100 plus lah. And then katanya about 200 signature. Tapi bila this item, this kenyataan ni keluar yang ini pada in the store, that was yesterday. It was yesterday. So banyak kita lagi terima, pagi petang siang malam lagi banyak terima kan, termasuk yang objek YDP sendiri to this project, dan juga all the councillors semua ada sini, dia orang pun objek. And then yang satu lagi pula kita terima, the latest one, saya dapat even officers in state also object to this project. 57% of the land is zoned as commercial, whereas 43% the balance residential. So when the initial approval way back in 2006 or 2007, it was for a terrace project. So if you build terrace houses on this plot of land, that would mean the car park would be gone because you will be building houses on the car park. Secondly, the on-street parking at the moment at the boundary of this lot would also be taken away, because all this car park will be in front of people's houses, entrance of the houses, if it's terrace all around. So even though the plan was approved in 2006 or 7, after the change of ownership, this developer submitted a revised planning permission, new planning permission, incorporating the need for a car park. They have no the council provision. They have fulfilled, I think, because of the commercial component of the project, they are required to build 200 car parks. That is for the commercial use and the street, the common street in the tower. But recognizing the needs for a car park, despite having satisfied the condition laid by the council of 200 car parks, they built an additional 90 car park in the basement, which is not required actually. So that 90 car park lots can be created. And in their submission, I think you all know that they are also the developer of First Avenue. So they propose to build the car park similar as First Avenue. And if you have been into First Avenue, you know the standard of the car park. By building a commercial project, the on-street parking surrounding the project site would also not be taken away. It will be kept because you are not blocking any entrance to the residential houses. And the road will be widened. And the road will be widened, and more car park can be created without disrupting the flow because the road will be widened. And they will complete the car park by end of this year, I think. The basement car park can be finished by the end of this year, and I think they will apply for a provisional OC to immediately open the car park while construction on the tower is still being built. So I think the inconveniences would be for this next 9 months or 10 months. Once the basement car park is completed, they will immediately open the car park back for use for those, especially those going to the market. So that's why I think that is the rationale behind why a commercial project can be given approval, although they have already fulfilled the car park requirement. On top of that, they recognize the pressure on car parking facilities, and they
apply to build this basement car park.